dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari masuk misalnya masuk tu rapat duduk depan Nabi. Rapat duduk depan Nabi. Dah fa ansada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dan sandar ia laki-laki. Sandar yang mana kita kata mempelaga ataupun mempertemu ia laki-laki akan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk rapat tu ni bertemu dua lutut dia, belaga kepala lutut, duduk menghadap dia. Dah para sahabat tengok. Dah. Kenapa? Orang baik dah. Baik. Cuma tapi tak ada siapa dia kenal. Bila dia masuk rapat dengan Nabi, dia mempertemukan dua lututnya dengan dua lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletaklah ia laki-laki akan dua tangannya ke atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letak pergi ke mana? Ni mengadap ni nak terima ilmu tu lah, betul lah, sepatutnya terima ijazah ke. Terima ijazah ilmu tu dah secara talaqi. Baru talaqi betul, baru tu tak tangan. Terima ijazah suatu. Tu kaedah dia. Baik. Waqala. Dia masuk rapat dengan Nabi, tak tangan tak paha Nabi. Dia pun kata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu akan saya tentang Islam. Apa itu Islam? Ini benda berlaku di Madinah kan ni. Madinah. Lama dah Nabi duk bawa Islam. Dia mari akhbirni al-Islam. Beritahu oleh Muhammad Muhammad akan saya daripada Islam. Cuba beritahu apa itu Islam. Kita yang beragama Islam ni pun macam tu. Kalau orang tanya Islam ni apa dia kan? Apa itu Islam? Kalau kita tidak ada maklumat, payah cuba kata Islam agama lah. Dia kata begitu lah. Agama lah. Tak kata lah. Bila dia tanya Nabi, beritahu kepada saya, khabarkan kepada saya apa itu Islam. Faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita adistata'ta ilaihi sabila. Ini istata'ta ilaihi sabila. Baik, Nabi pun jawab. Kata Nabi, Islam itu, al-Islam, bermula Islam itu an tashhada an la ilaha illallah, bahawa menyaksi engkau tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kamu menyaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah, wa tuqimas salata, dan mendiri engkau akan sembahyang, wa tu'tiyaz zakata, wa tu'tiyaz zakata, dan menunai kamu akan zakat, wa tasuma ramadana, dan puasa kamu di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, ataupun wa tahujjal baita, dan engkau menunaikan akan fardu haji. Ini istata'ta, jikalau kuasa kamu ilaihi, kepadanya, pakai jalan ilaihi sabila, kuasa kamu untuk pergi kepada Baitillah, maknanya amal dari perjalanan, cukup tambah dan sebagainya. Itulah Islam, kata Nabi. Islam ni kena buat 5 perkara: ucap kalimah syahadah, menjaga sembahyang, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan menunaikan fardu haji apabila mampu dia puasa. Sekarang tu Nabi beritahu, qala sadaqta, maka berkata laki-laki itu benar. Ni bukan nak mengaji, ni nak pergi tumuruga ni. Dia nak pergi tumuruga ni, bukan ngaji ni. Sebab dia juga kata betul. Dia soal, bila jawab dia kata betul. Dia tahu tak betul.
Dah. Dia tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa'ajibna lahu, katanya Sayyidina Umar. Fa'ajibna lahu, kemudian tak ada mana dia. Ada mana dia? Patut dia urut. Fa'ajibna lahu, maka hairanlah oleh kami. Fa'ajibna lahu, maka hairanlah oleh kami. Lahu bagi laki-laki tadi, yas'aluhu, bertanya ia akan Rasulullah, wa yusaddiquhu, dia membenar ia akan Rasulullah. Kami para sahabat ni heran, macam mana orang ni nak mari belajar apa, nak mari uji Nabi, tes Nabi ni. Dia tanya, dia kata betul. Dah, biasanya orang lain mari tanya kan, oh macam tu, begitulah. Dah, orang baru tahu. Ni tak, dia kata betul. Maksudnya dia nak mari temu dengan Nabi. Jadi Umar kata, heran kami dia ni. Dia tanya, lepas tu dia kata betul, benar. Sumakalah, kemudian berkata lagi laki-laki itu. Jadi itu Islam. Nabi pun beritahu itulah Islam. Jadi itulah yang disebut kepada kita tentang, diperkenalkan oleh musuhnya kita di awal lagi, tentang asas agama atau rukun agama. Pertamanya Islam. Kita nak beragama ini mesti kita menguasai 3 perkara. Pertama Islam. Jadi Islam itu adalah mewakili, diperjelaskan tentang Islam yang disebut oleh Nabi SAW itu secara dasarnya, maka diperjelaskan dan diuraikan dalam satu bidang ilmu yang dinamakan ilmu fiqh. Jadi nak melaksanakan tentang tuntutan tersebut, maka bidang fiqh lah yang kita kena belajar untuk kita dapat menyempurnakan secara ihsan tentang asas-asas kepada Islam atau rukun Islam itu sendiri. Kemudian berkata laki-laki itu, banyak jatuh ni. Dah banyak jatuh. Dia tanya Nabi, "Fa'akhbirni 'anil iman." Tak ada orang Arab juga hafal. "Akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, ceritakan olehmu, khabarkan olehmu, beritahulah olehmu ya Muhammad akan saya daripada iman. Arabnya tak ada. Lafaz hadis. Summa qala akhbirni 'anil iman. Muhammad beritahu pula kepada saya tentang iman. Summa qala, oleh Nabi berkata, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Nabi kata, iman itu bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikat dan akan segala kitabnya dan sekalian rasul-rasulnya dan hari kiamat. Dia percaya engkau dengan qadarnya Allah, baiknya qadar dan jahatnya qadar. Percaya. Itulah iman. Maka kita nak selesai ni ngaji apa? Ngajilah tauhid usul ni. Bahawa kita boleh selesaikan. Ini susah ni. Dah. Sebagaimana kita nak selesaikan hak 5 perkara rukun Islam. Pertama, yang keduanya sembahyang. Mengucap tu, mengucaplah. Sembahyang. Kita nak selesai kepada sembahyang. Banyak kita kena belajar. Sampai sekarang pun belajar kita tak berhenti lagi. Belajar apa? Belajar sembahyang. Lama dah. Tak, tapi masih lagi tak sampai peringkat ihsan. Belajar lagi. Sampai mati. Sampai mati. Dah. Sampai mati. Maka dalam rukun iman, nak membentuk iman kita mesti ada 6 rukun dia. Pertama, percaya kepada Allah. Maka macam mana kita nak bina percaya kepada Allah? Banyak kita kena belajar. Dah. Nak percaya kepada Allah Ta'ala, nak percaya kepada Allah Ta'ala, kita kena ada setengah tu masyhur kan, kena ada 41 akidah. Setengah kita lagi kata, Ustaz ni kata, tak, kena ada 60 akidah.
ataupun atas kita, kedua-duanya itu nak betulkan iman tu. Baik. Allah dan Rasul tu kena ada, dan dua kelima syahadat tu 68 akidah. Ada paling sikit 50 akidah. Jadi apa dia 50 tu? Dah. Jadi kalau tak ada tu, baiklah kita ambil 40 lah. 41 akidah untuk mengesahkan percaya kepada Allah. Kita sebut tu percaya kepada Allah. Percaya ni kerja hati. Dah, saat ni kita sebut, beritahu maklumat kita dengan mulut. Iman itu pertama percaya kepada Allah. Macam mana kita nak bentuk, nak bina percaya kepada Allah? Kata para ahli ulama tersebut, berdasar kepada nas petunjuk daripada Quran dan hadis, ia dikorek oleh para ahli ulama, mesti kita kena mewujudkan 41 akidah dalam hati kita. Baru rasa percaya kepada Allah. Baru sah. Baru sah percaya kepada Allah. Satu baru tu. Ada 5 lagi rukun ni. Rukun iman ada 5 lagi. Satu tu percaya kepada Allah. Supalah rukun Islam tadi. Sembahyang, kita dah cakap dia sembahyang ni lama. Ada lagi tu 4 belakang lagi tu. Puasa lagi, zakat lagi. Dah, haji lagi tu, ada lagi tu belakang tu. Dah, banyak kalau lagi. Percaya kepada Allah. Nak bina tu dulu. Nah, supaya kita ni dah boleh meyakini Allah Ta'ala tu ada, dan Allah Ta'ala tu betul-betul satu, tidak dua. Tauhid. Dah, macam mana? Susah. Dah. InsyaAllah lah, panjang umur kita boleh kontak kita ni, insyaAllah cukuplah 40 akidah. Ini baru itulah. Itu baru dikatakan sah. Tapi nak sempurnanya lagi, banyak lagi. Nak sempurna, itu 40 tu barulah sah. Percaya kepada Allah. Bagaimana nak menyempurnakan keimanan kepada Allah? Banyak lagi yang kita kena belajar dan kita kena meyakini. Ada perkara-perkara yang dikatakan sebagai yang termasuk dalam akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah. Dah banyak. Dah. Sebagai contohnya, kalau kita belajar akidah dan sifat tu agak 20 yang kita belajar. Tapi 20 itu sekurang-kurangnya, tapi banyak lagi sifat Tuhan yang kita kena belajar untuk kita lebih yakin di atas kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sifat dia bagi sifat melihat, mendengar. Dah. Itu macam tu. Atau pencium ada sebut. Sifat rasa tak kira Tuhan tak bau, kita yang bau. Dah. Ada kena sifat pencium pada Allah. Sifat perasa, sifat sentuhan. Banyak lagi. Ia membawa kepada kesempurnaan itu. Tapi taklah dimasuk dalam 40. Semua 40 tu yang sekurang-kurangnya kita kena kenal. Jadi kalau 40 ni tak kenal, jawab dia tak kenal kita Allah Ta'ala. Itu saja. Tak dululah, tak dulu. Baik. Secara ringkasnya. Jadi kena selesai dapat iman ni, satu bidang ilmu yang lepas daripada zaman Nabi, difokuskan dari ilmu ilmi, maka dijenamakan ilmu ni sebagai ilmu tauhid. Dah penjenamaan ilmu selepas daripada wafat Nabi dah. Kemudian ni kena tanya ilmu fiqh ke apa ke tak ada, tapi Nabi ada ilmu Islam lah. Kalau-kalanya Islam aku. Dah, tapi orang boleh terima dengan baik, terima dan amal dengan tanpa soal, dia sapa dengan manusia di berbagai-bagai keadaan. Dah, maka terpaksa difokuskan dalam satu-satu bidang, maka dia boleh jenama lah. Baik, bila Nabi cerita macam tu, iman-iman ni kena beriman dengan Allah, Rasul, malaikat, kitab. Kalau katanya laki-laki jadi sadaqta, benar engkau ya? Betul. Betul, itulah iman. Kalau kata laki-laki tadi, fa akhbirni 'anil ihsan. Ini siapa? Yang kita kehendaki. Dah, ataupun syahid. Ini syahid ataupun bukti. Kepada ihsan itu merupakan asas dalam kita beragama. Laki-laki tanya Nabi, akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahu pula akan saya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu maknanya buat baik. Dah.
molek comel ikut kita lah. Kalau kita buat baik, in ahsantum li anfusikum. Dah. Kalau kita buat dengan sempurna, comel, molek, kita lah yang akan dapat moleknya. Bukan Allah Ta'ala dapat. Mustahil Allah Ta'ala mengambil faedah daripada amalan-amalan kita. Allah Ta'ala tidak ambil manfaat dan faedah pada setiap ciptaannya dan hukum hakamnya. Allah Ta'ala tak ambil faedah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sempurna segala-galanya. Jadi dia suruh kita buat sampai mereka ihsan itu untuk apa? Untuk diri kita. Untuk diri kita. Bukan untuk Allah. Kita buat baik ke tak baik ke, Allah Ta'ala tak ada masalah. Dia tetap dalam keadaan sempurna. Kita buat tak baik pun tidak menjejaskan Allah Ta'ala. Tak? Tidak kata ke Allah nyanyi Allah Ta'ala, nyanyi Allah Ta'ala. Kan? Apa? Pakak maya tak tolak berlaku. Tak ada. Allah Ta'ala duduk dalam keadaan sempurna dia lah. Tak jadi masalah. Tapi dia suruh kita buat baik itu untuk kita. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu buat baik, dah bermakna kamu buat baik itu untuk diri kamu. Manfaatnya dapat kepada kita, untungnya dapat kepada kita, kelebihannya dapat kepada kita. Wa in asa'tum, kalau kita buat jahat, buat atau malam, falaha untuk diri kita juga. Akibatnya derita je kita juga. Ada Allah Ta'ala bagi. Jadi sebab itulah dari sudut akidahnya dan tauhidnya, tasawufnya, kalau mari apa-apa yang tidak baik atas diri kita tu, mari mana yang tidak baik? Mari mana? Mari daripada diri kamu sendirilah. Mari daripada diri kamu sendiri. Tak. Apa ni ayat tu? Dalam yang berkaitan dengan apa pun dah. Orang saya tanya Nabi macam mana berlaku dah. Maka tu ayat min indi anfusikum. Min indi anfusikum. Tengok kepala. Permula ayat. Maknanya bila berlaku musibah bala, kekalahan, kenapa kita mengalami ni tak baik? Ada. Baik mana? Baik pada kamu. Min indi anfusikum. Oh. Tidak. Ada dia tanya tu. Tengok apalah. Maksudnya gitulah. Dah, min indi anfusikum, daripada diri kamu sendiri. Jadi sama juga yang tu sebut wa in asabtum falaha. Jadi maknanya kan malu-malu fitnah ke ujian ke apa, jangan dia tanya apa lah tu, awak kena tanya kita apa ni, dan apa sebab ni, dan apa salah kita, puncanya daripada kita. Daripada kita. Allah Ta'ala mendatangkan sesuatu yang kita tak suka. Itulah kenapa, kerana kita orang dosa. Orang dari dosa tu mari juga tu tidak naik pangkat dia. Kita ni tidak naik pangkat ni, jauh sama sekali. Nak ampun dosa-dosa kita. Orang naik pangkat tu Nabi. Ada dosa tu, mari musibah, mari bala, nak naik pangkat dia, nak tinggi darjat tu Nabi. Kita ni nak ampun dosa. Itu pun kalau kita boleh terima dengan baik, tenang, dia penuh keimanan, redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah cara kita menanganinya lah. Tapi kalau kita tak ada ilmu panduan-panduan ini kan, kita suruh ada lain. Jahat orang tu, jahat orang ni, kena orang tu, kena orang ni, tak ni. Kita tak mari kita. Orang tu, orang ni itu adalah asbab-asbab saja. Dan ya Allah Ta'ala atur untuk mengenalkan diri kita.
Sebab salahnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sepatutnya ada kepada kita, iaitulah yang kita perlu sangat. Rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar, baik dan jahat itu daripada Allah. Allah Ta'ala belakang. Baik. Bila Nabi sebut, dia tanya Nabi pula, beritahu ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Beritahu oleh Muhammad Muhammad kepada saya tentang ihsan, tentang buat baik, tentang elok, cantik ataupun ikhlas yang disebut oleh ulama. Bagaimana ke ihsan? Bagaimana ke baik? Molek comel ni. Nabi pun jawab, Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahawa engkau mengerjakan ibadah akan Allah itu seolah-olahnya engkau melihat akan Allah. Kita orang awam mustahil kita boleh jawab. Dan para ahli ulama pun sebutlah kita mustahil bagi orang awam. Ini adalah khususiyah bagi para anbiya dan muqarrabin ataupun arifin billah. Tak boleh. Kita tebak-tebak kerja mata pun kata ni. Kenapa? Ngerti kuat-kuat anggap pun yang mari orang-orang tu bitel tu kita penipala tu. Dia ada kata Tuhan pula. Lama ngerti kuat dah tak boleh kuat. Lepas tu mari menang ayo tu. Dah, tu kita pening dah tu. Pening mari bitel pening tu. Kita kata Tuhan mari nah. Dah Allah Ta'ala tu dah mukhalafah daripada apa yang datang kepada kita. Ada mukhalafah. Dah. Walaupun ada orang yang dia dalam mimpi jumpa Tuhan, dalam mimpi dan sebagainya, dah. Kalau tanya macam mana, kalau dia nak cerita. Dah. Baik. Isunya kepada kita bahawa bagaimana yang dikatakan ihsan ataupun kita panggil cantik dalam beragama ini, iaitu apabila kita mengamalkan agama seolah-olahnya kita nampak Allah Ta'ala, seolah-olah nampak. Ada seolah-olah nampak, jadi nampak dengan mata hati lah. Ada seolah nampak dengan mata kasar ke, ada nampak. Akidahnya tak nampak, cuma seolah-olah dia nampak dan kata tak boleh. Tak mustahil. Kita melihat Tuhan secara sedar dengan mata kepala kita ni. Orang boleh lihat Tuhan secara sedar. Nabi kita Muhammad SAW sahaja. Itu pun di tempat yang paling mulia, tinggi, mustawa. Maka jika engkau tidak nampak tak nampak pintu hati kita. Jadi orang yang mereka nampak Tuhan ni, seolah-olah nampak Tuhan ni, dia beribadat ni seolah dia nampak Allah SWT ni, nampak kesempurnaan Allah SWT ni. Para ahli ulama ini orang berada pada mereka mana? Maqamul fana. Di sudut makamnya, makam mungkin insya-Allah Taala maqamul fana. Maknanya dia tu bila dia semaya fana habis dunia ni. Tak ada hilang daripada dia. Hatta diri dia sendiri pun fana. Dia adanya Allah. Dah. Sebab tu macam-macam lah kita dengar orang yang pelik-pelik tu gitulah. Tak kisahlah dia semaya duduk diri 2 jam, 4 jam, 10 jam pagi pas cerah pun. Tak, kita kata tak letih ke, tak tengah ke, tak tumbel ke. Tak ada. Dia panu. Dia tak ada. Diri dia tu tak ada. Kalau baca buku-buku lah. Cerita wali-wali songo ada Indonesia. Ni. Kali jaga apa duduk tepi sungai tu. Siapa naik pokok? Dah ditulis Allah Alam lah. Siapa pokok menjala boleh naik habis lamanya dulu. Lama. Macam mana? Ada maqamul fana, dia panu. Boleh apa? Dah panu. Itulah seterusnya. Dia semua tu harus pada Allah SWT. Tapi atas usaha-usaha dia tu, itulah yang dia dapat. Panah habis diri dia, malah hilang. Jadi tak ada lah orang rasa lapar tu. Orang tak panah tu. Orang rasa lapar, ada kenyang, ada letih tu. Orang tidak panah, orang sedar lagi diri dia. Orang panah ni hilang habis segala-galanya. Dah, termasuklah panah ada pada sahabat lah. Ada saya tu nak
panuh ke apa nanti nak cabut pun nak semaya tu. Allahu Akbar. Dah, demo nak tarik kau, nak pulak, nak panuh kau, nak cabut kau, ada rasa sakit? Tak ada, itulah panuh. Fana, hilang apa tu? Hilang, tak ada. Lepas tu, mana dia? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia support dia, nampak tu duk bisik, duk cakap dengan Tuhan, duk bisik dengan Tuhan, dah. Dia sebut nama Tuhan, duk puji, duk munajat, itulah dia duk situ. Tubuh dia ni ikutlah. Apa nak buat apa dia hilang? Segala-galanya ada dah. Allah Ta'ala bagi orang sampai pada peringkat tu. Itulah dia panggil maka ibadat yang dia buat tu cukup-cukup ihsan. Kita ni dah, kita ni orang sedar, cuma kita ingat Allah Ta'ala tu tengok kita. Kita tengok zahir. Sebab tu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dah. Maka jika engkau tidak nampak akal dia Allah, hati kita ni tak sampai peringkat maqamul musyahadah, suhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, sebelum maqamul fana tu kena musyahadah dulu. Belum tu maqamul muraqabah. Dah, maqam itu maqam iman. Mana iman bila kita usaha, ditingkatkan usaha pada dia tinggi, dah. Dia akan naik. Kedudukan kita, hati kita tu akan naik. Semakin bersih hati kita mula-mula tu, dia panggil maqamul muraqabah. Mengita-ngita, nampak, tak nampak, tak berasa, tak berasa. Maknanya kita ni, bila kita usaha hati kita kalau ada bersih, kita semayang, kan? Kita semayang ni dia ada tali-tali lah. Kadang-kadang boleh kita ingat tumpu batu. Ini lain lagi. Tapi boleh tarik lagi. Tu dia panggil adalah tu muraqabah, kita ada juga sikit-sikit tu tarik, dia pergi tarik mari, dia pergi lagi, ingat lagi sebentar, pergi pula. Tu muraqabah kita. Apa yang kita ada pakai kaki. Siapa kau pergi salah, tak mari-mari. Siapa kau salah, habis dia pergi habis. Pak Gunung Kinabalu dia naik. Dia habis pori mana rasa. Jadi sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah dia balik. Tak ada muraqabah sikit aku. Pusing. Kita pun kaya gitulah. Mayat adalah kaya. Dah. Macam mana tu? Jauh. Ihsan kau macam tu. Ihsan. Tidak ihsan. Maka bila ihsan dia sebut tadi, tidak layaklah kita mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT. Tak layak. Lepas tu apa yang kita buat tu letih saja. Kalau puasa boleh lapar dan dahaga saja. Tak ada berlaku apa-apa. Pahala kau, keampunan dosa kau sia-sia. Tak ada. Habis. Sekarang ni tak berasa rugi apa. Akhirat. Nanti kita masuk ala akhirat, masuk ala barzah, ala kubur. Kita tanyalah, mana semaya? Ya gapo dia kata. Ada diriwayatkan satu hadis daripada Ibnu Jurayj rahimahullah SWT. Hadis dari kita Suratul Nasr kata silap. Apabila mati seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan bila mati seorang hamba Allah Taala masuk dalam kubur, datang seorang malaikat. Mari seorang malaikat waqa'ada fi ra'si. Waqafa fi ra'si. Malaikat mari berdiri di sisi kepala dia. Mari pergi kepala lalu wa darabahu darbatan sadidatan. Maka dipukulnya si mayat tadi dengan satu kali pukul yang begitu kuat. Sehingga dia kata tercabut habis segala sendi-sendi. Sendi ni putus habis. Hancur sekali pukul. Kalau Ustaz Zah kata pukul apa dah? Pukul yang tiap piling. Sebab dalam hadis pun dia tak kata pukul dengan rotai apa. Bil imat dengan tiang. Mana dia pukul dengan tiang. Itulah tu tiang piling tu. Pukul dengan tiang piling.
maka dengan izin Allah Ta'ala dia pun bangun. Bila dia bangun, maknanya akhirat dia tak mati dah. Takut balik, dia bangun. Lalu bangun dia bertepik, wasah. Lalu dia menjerit, bertepik akan suatu tepikan yang kuat, dalam itu kata sehingga mendengar segala jin dan hayawan-hayawan atas dunia ni. Duduk atas ni, dengar tepikan si mati dari kubur. Kecuali manusia. Manusia ni tak dengar dah. Tapi dengar apa-apa. Takut manusia ni takut lah. Kalau dengar suara tu enggak. Takutlah manusia ni. Tapi dengar. Tak boleh dengar lah. Mudah joli. Kena apa-apa. Ada. Pergilah. Semua makhluk dengar. Kemudian dia tanya mereka. Dan 5 baraban. Kenapa kamu pukul aku? Sedangkan aku semaya, aku puasa, aku bayar zakat, aku pergi haji. Dia sebut. Memang betul pun. Ada dalam hadis tu. Dari kitab sebut, mereka kata di annaka tusalli al-yawma, karena kamu sembahyang pada suatu hari, kamu tidak bersih daripada kencing. Satu hari musmaya dalam keadaan membasuh kencing tak cuci. Musmaya dalam keadaan najis dah. Itu dia kena pukul tu. Betul semaya, tapi kalau satu hari kamu semaya dan dalam keadaan kamu tidak bersih daripada kencing. Okey. Kena pukul. Nak ayat. Nak beritahu tu kalau kita kata ini kesalahan kecil saja ni. Ada. Kita biasa-biasa kan. Macam itulah. Jadi itu satu daripadanya. Apatah lagi dari isu-isu yang baik. Kalau banyak hadis Nabi sebut, mungkin orang Arab ni mungkin sebab banyak hadis-hadis kecil tak suci ni, mungkin orang Arab dulu dia dah biasa kecil kan. Pakai gitu muda-muda. Dah kecil tak suci, basuh kaki tak rata tumit. Itu banyak hadis-hadis yang menceritakan diseksa dari kubur. Tak tubuh rasa. Benda tu kalau kita kira kan, basuh kaki tu, benda tu kalau kita tengok berasa kecil, tapi benda tu besar lah sebab melibatkan ketidaksempurnaan syarat. Dah. Tapi dari sudut pelaksanaannya kecil sajalah. Tak habis segelas air tu, sikit tu. Bukannya habis satu air kan ni. Sikit lah. Tapi itulah kesannya. Ayatnya bila tidak ihsan. Bila tak sempurna tu tidak ihsan. Tidak ihsan tu akibatnya begitulah. Itulah asal-asal lagi daripada rekod tasawuf sedemikian tu. Mana kita tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita perlu usaha sebab tu ihsan ini adalah proses penyucian hati kita supaya makam iman kita itu, hati kita itu bersih. Dengan bersih hati itulah barulah kita dapat syuhud kepada Allah. Syuhud lihat, memandang kepada keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Apalah kita berasa sebagaimana yang kita sebut Allahu Akbar tu, memang Allah Ta'ala tu maha agung sungguh. Mungkin kata kita sebut Allah, kita duduk dengan begitu, takut semayangnya begitu, takut gementar, takut tak sempurna, tumpuan kita tak pergi ke lain dah, tidak kata sambil lewat dah. Hati kita masuk pada tu. Jadi nak masuk kebesaran Allah Ta'ala tu kena cuci lah. Sebab apa? Sebabnya adalah hati kita tu kebesaran dunia. Ini satu hal yang cukup susah. Sebab tu orang tasawuf yang kuat-kuat dia kata tidak mungkin kita boleh keluar kebesaran dunia selama mana kita bergelombang dengan dunia. Lepas tu dah lagu mana? Kok mana pun mesti muslah. Lari daripada dunia. Kita pula tadi. Mana kita tak siap tasawuf ni, mana tak tahan. Nak suruh lari daripada dunia pula dah. Kan? Suruh zuhur, benci pula dunia. Macam mana nak zuhur pula? Nak buat kebesaran dunia. Tu sedekah tu lah kita cari. Start daripada awal, start daripada mula, boleh bercakap lagi, start daripada mula, boleh belajar lagi. Kita dah ajar dah macam mana nak cari dunia. Letak dah cita-cita, kecil lagi. Nak jadi apa? Nak jadi orang berjaya atas dunia, ikutlah kasar boleh kau dapur. Semuanya adalah watak-watak orang yang
Abna dunia, katanya beda tasawuf. Anak-anak dunia. Apa tu salah? Dia salah lah bila tinggal tuntut Allah Subhanahu Taala, tak tinggal tu Allah tak salah kok. Ada masalahnya meninggal apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita tu, tuntut asasi tu. Ada asasi untuk mengabdikan diri kepada Allah. Apa matlamat tu buat kita ni? Soal situ dulu. Soal situ dulu. Apa tujuan tu buat ni? Dah diam betul. Bagi mengabdikan diri kepada Allah. Baik. Apakah yang kita usaha-usaha itu? Betulkah yang kita usaha atas tajuk mengabdikan diri kepada Allah? Kalau tak lari daripada ray itu, okeylah. Tak pusing aku mana pun. Apa kita buat ni nak suruh jadi seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Pusing ke mana tak apa. Tapi kalau lari daripada ray itu habis. Dah. Jadi kebanyakannya gitulah, mengabdikan diri kepada dunia dah. Dah, jadi benasa siapakah habis benasa anggota kita, mata pun jadi kelabu, telinga pun jadi tak dengar dah, tubuh pun jadi letih dah, kulit pun jadi kecut dah. Dah, fikiran pun jadi tak ingat dah. Habis ke mana? Buat bina dunia. Buat bina dunia. Allah Ta'ala tak cara kebesaran Allah Ta'ala tak pun berjaya kita masuk ke dalam hati kita. Allah banyak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpunnya tiga perkara yang tersebut. Hasil daripada hadis ini, hasil daripada hadis riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini dah menjadi bukti dan nas bahawa kebentukan, yakni pembentukan Islam itu yang sempurna mestilah terbentuk atas gabungan tiga perkara ini. Mesti terbentuk atas, ditegak ke atas gabungan tiga ni. Orang tua kata pelatihan tiga tu pun jerai tiga atas ni. Kalau tak ada tiga ni, maka Islam kita hanya ada pada nama. La yabqa Islam illa ismuhu. Sampai satu zaman yang tidak tinggal Islam itu melainkan pada nama sahaja. Tak, wala yabqa Al-Quran illa darsuhu. Satu zaman yang Nabi kata tidak tinggal Islam itu melainkan sekadar membacanya sahaja. Zaman kita lah Islam ada pada nama sahaja. Nama je Islam. Tak, tapi nak kata beragama tak boleh dah, sebab tiga ni tak ada. Tiga ni asal ni tak ada. Tak, namanya Islam. Tak, Quran boleh baca saja. Ada pada bacaan saja, tapi tidak ada pada amalan. Tak ada. Baik. Bukanlah maknanya terbentuknya Islam itu bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam juga. Terbentuknya Islam itu bukan semata-mata mengaku lidah dengan Islam. Bila kita saya orang Islam, tulis di al-asi Islam. Maka Islam lah kita. Betul aja. Yalah, kadang-kadang kita sibuk ada orang ada masuk murtad lama dah. Dia nak tukar, aku nak agama lain lah. Tak bagi. Dah tunggu guys tu. Sekarang dia tak boleh dia lah. Dah keluar Islam lama, semua dia nak tukar Islam. Nak tulis Islam tu, tak dia agama lain lah. Tak boleh. Yalah, dari sudut kebaikannya ada juga. Tapi kalau kita kira baik dah apa lagi tu tulis Islam situ. Dah salahnya mati tepat. Orang tak kenal dia, tengok IC, Islam. Dia ni lama dah. Tak kesusah. Orang mati tu matilah. Yang nak menikah pula dah. Tengok Islam dia ni. Padahal dia murtad lama dah. Kalau dia lepas nikah ni sedih lagi. Sedihlah. Ngaji pekong munakahak dari awal-awal lagi tu sedih. Ada. Dengan kita sendirilah. Sebab tu ihsan ialah perlu. Kesempurnaan
sempurna Islam itu perlu. Dengan ihsan itu, bila kita buat ibadat secara ihsan dan kita amalkan agama dengan ihsan, maka kita jadi orang yang baik, orang yang saleh. Bila kita buat, tidak buat dengan ihsan, tak buat menepati syariat, tak buat dengan betul pada agama, tidak menepati perintah Allah, jadi apa? Fasikin lah, orang fasik lah. Tak, walaupun tak pergi kepada lebih berat lagi pun, tapi tentunya dah kita Islam, iman, tapi ihsan kita tak ada. Fasik. Jadi bila fasik ni banyak hilang apa ni? Keistimewaan kita sebagai manusia orang Islam. Banyak hilang keistimewaan. Kalau dunia agak orang muflis dah. Orang fasik ni suka orang muflis. Lagi mana orang Islam akan muflis dalam dunia ni? Tak. Suka kita lah juga, tapi banyak perkara-perkara yang dia di senarai kita tak boleh. Tak, nak pergi luar negeri tak boleh, nak buat pasport antarabangsa tak boleh. Nak jadi penjamin, buat pinjam MPEC, kalau nak jamin orang tak boleh. Ni blacklist, muflis. Tak. Kalau nak jadi wakil rakyat ke gapo ke tak boleh. Macam-macam lagi lah. Jadi orang yang fasikin, nak jadi wali, anak dia nak kahwin tak boleh. Ini fasik ni, macam mana lagi? Boleh tak wali yang fasik? Tak boleh. Lepas tu kita sanggup tak bila anak kita nak kahwin? Tak boleh ni, kita fasik ni, kena wali orang lain. Tak ada. Dah dia lah walinya, fasik tak fasik pun. Dah ni. Tak apalah adabnya begitu, tapi agamanya macam mana? Kita tak jaga syariat, tak jaga agama dengan sempurna. Tak usah tahu agama, ilmu kita, pengetahuan kita, akidah kita, syariat kita, tasawuf kita. Tak, kita buat cacau kita, buat tiru-tiru lebih kurang. Memang tak jadi pun, pasti. Tak. Jadi, lagu mana? Banyak nak mengkawin, nak besarkan, nak mengkawinkan anak kita lah, melibatkan orang tanggungjawab kita. Nah, agama kata tak. Kita pun lebih maruah agak buat juga. Bakal dah hukum tak sah. Macam mana anak kita dengan suami dia, dengan isteri dia, dengan suami dia. Nak kahwin tak sah, dia zina lah jawab dia. Lepas cucu-cucu apa dan sebagainya. Dia tengok dari sudut undang-undang ni biasa lah. Tak. Ada sijil kat sok lah. Tak, ada lesen kat sok. Ada lesen kat halal. Ada sijil kat. Ya lah tu. Itu undang-undang boleh buat lakon tiru pulang anak. Sedikit. Tengok syariat. Tak syariat. Kita takut. Sehingga ke dalam semua kita apa nama kita. Dia kata kita menepati antara pasif ni. Wali yang pasif dah. Sebut sikit lah. Ialah orang yang sentiasa dah dekat dia buat dosa. Ataupun tarikh yang paling besarnya, yang apa jumpanya paling mudah, fasik ni orang yang kehidupannya banyak dosa daripada pahala sehari-hari. Sehari-hari ni, hidup sehari-hari ni banyak dosa pada pahala yang dia dapat. Itu fasik dah tu. Campur-campur belakang. Kira hari ni banyak dosa daripada pahala. Itu dia boleh takrif secara mudah. Takrif secara mudah. Dalam kita mengeluarkan falak kita silap. Saya tahu mengeluarkan falak tak jauh ya. Dia kata antara yang pasti ni, contoh ya paling mudah, apabila seorang laki-laki itu memakai cincin emas ataupun swasta. Swasta tu haram tu halal. Buka kitab Mutlain Badrain. Jauh-jauh undang dah lah. Tak payah sambil mutan ni kau punya tu kitab tebal kita pun tak nak buka, pun takut. Dulu lagi pun takut tebal. Nenek. Bila tebal kerjaan. Itu tabiat kita lah. Bila nak banyak kita pun anggap benda ni payah lah, susah lah. Jadi semangat kita nak baca tu kurang lah. Kita nak ngaji kita kecil. Saya ni nipis lah. Tapi bagian dalam buat nipis pun jangan. Dah. Maksud sebenarnya daripada hak nipis tu lah.
Daripada mantan-mantan tu kecil je, mantan dia nipis. Tapi yang sarah tu, tebal-tebal itu. Sebenarnya gaji tebal tu lah mudah sebab dia hurang lekat dah. Mak nipis ni bayar sebab dia betul mantan saja. Perlu kepada uraian yang banyak. Jadi, dia kata macam tu. Jadi, bagaimana kita, kalau wali ada tanya dia, cerita suasa. Bukan 1, 3. Nah, lalu dia nak mewalikan. Macam mana ni? Pasti ke tak pasti ni? Dah. Orang di belakang kita tu tak tahulah. Tu belakang maya ke apa tu. Tu belakang kita. Orang di depan kita ni. Dah. Susah. Inilah bila. Jadi bila setiap orang tak jaga syariat, macam tu lah. Dia tak belajar, tak apa. Jadi kedudukan dia tu. Jadi kalau kita tegur tu, ni nak buat cici ni, merah juga muka. Macam tu je. Belum lagi kita kata, ni kena mengucap dulu ni. Ni kan. Supaya kata baru ni. Bung naik sini, ini ada. Suruh mengucap. Saya ustaz lah ni ustaz. Kena tumbuk ke pengantin. Dah, sebab dia suruh mengucap dulu. Kata mengucap dulu. Dah tengok mari kamu panjang rekor gini lah. Macam mana? Mengucap dulu lah. Dah, lah naik nombor. Dah, masuk tak lupa habis. Tak jaga. Bila ditegur, marah balik. Jadi, supaya juga, saksi pun lagu tu juga. Nak buat saksi dah. Saya ni saksi ni kau. Tengok dulu. Okey, tu lagi mana? Ada. Nak pasti apa kau? Ni kau tak sah. Dia sudah ukur. Orang-orang ni tonyok siapa? Oh, saya tak mana tahu ambil IC tulis siapa-siapa. Oh, ukur. Tengok ukur dulu. Sesat ukur tu, maka orang-orang dunia ni bolehlah kau. Ada. Sebab kita nak tengok syariat. Jadi masyarakat orang ni apa? Teruklah bila tak jaga. Tak ada ihsan. Tak ada ihsan. Jadi bukan setakat kufur, tapi pasti pun tak silap. Agama tak terima, tak sepakat. Dah. Pertama kalau kita pula kena diberi amanah nak jadi imam lah pula, tapi kita tak jaga pula. Imam yang fasik, jadi tu imam sembahyang. Apa hukum makmum sembahyang di belakang? Kita sok tak dapat pahala. Rempak fasik. Rempak fasik. Ahli belakang tak boleh pahala. Kita tak bagi. Tu kita rawat macam mana? Moga Allah Ta'ala yang menilai, bukan manusia. Tak, Allah. Jadi etika kita tu kena jaga. Baik-baik kat pribadi ke, bila kita besar mana lagi kena jaga etika kita dengan syariat tu sendiri. Sebab kesannya bukan setakat diri kita, tetapi kadang-kadang melibatkan orang-orang lain. Sebab itu mensolatkan diri itu adalah kewajipan bagi tiap-tiap orang. Jadi orang yang soleh ni adalah kewajipan tiap-tiap orang. Kena jadi soleh tak? Turun daripada tu pasti. Pasti kan sudah. Bukan soal nak jadi ustaz kau, jadi tu guru, jadi bukan soal tu. Kewajipan. Tak, tiap-tiap orang Allah Ta'ala kehendaki semuanya hamba dia ditutup supaya menjadi orang yang soleh. Barulah supaya kita minta lah. Pelik apanya? Kita pun dah minta berapa kali sehari? Ihdinas siratal mustaqim tu berapa kali sehari? Minta nak jadi orang soleh dah tu. Nah, minta nak jadi orang soleh dah tu. Ihdinas siratal mustaqim alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ada lagi rendah pada tu. Ada lah sekat salihin. Tu pun kita pun tu rendah sekali. Belum kan suruh jadi siddiqin lagi. Tu kan. Penat kita. Jadi paling kurang salih. Turun lagi fasikin. Enggak apa. Walaupun tak dekat. Tak kesan-kesan kepada yang lain-lain. Jadi macam mana nak jadi orang soleh ni? Kita puasa besar. Susah ni ya. Tiga ni ya. Iman, Islam, ihsan. Susah ni. Dan inilah kewajipan kita. Dengan segala kelengkapan, kemudahan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Mata, telinga, harta, kesihatan, umur dan sebagainya. 50 tahun tu yang bagi.
Ni yang benda tu selesai. Dan bila kita mati ni lah yang ditanya. Dia tanya kita. Dah. Jadi gapo berjaya jawatan gapo dia sekak pakat gapo dalam dunia. Tak ada. Siapa tu yang? Nah, apa ikut kamu? Ma rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma i'tiqaduka. Dah, wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Tu yang dia tanya. Dia tak tanya kita buat-buat. Tapi tidak salah. Tapi itu bukan yang yang utama. Bukan yang utama. Jadi boleh doa tu oleh kerana tidak utama, selesaikanlah yang utama dulu kita dengan Allah Ta'ala dulu. Tuntut ataupun sambil-sambil itu batu buatlah. Apa yang sepatutnya kita buat, kerana dari itu dah yang kan ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tetapi hak ni dulu utama. Iman, Islam dan ihsan, fardu ain. Dan kita abaikan hak ni. Lagi akan kita lihat dalam uraian seterusnya. Apa hukum bila kita abaikan benda ini. Baik. Jadi nyatalah bahawa pembentukan Islam itu yang sempurna adalah dengan terimanya 3 perkara tersebut, bukanlah dengan semata-mata mengakui dalam Islam, padahal tidak menunaikan segala rukun Islam, dan gagal di dalam beriktikad dengan segala rukun iman, dan gagal dalam menunaikan tuntutan ibadat secara ihsan yang tersebut. Bila kita tak mampu, maka kita dianggap Islam yang ada pada kita itu mungkin tak sempurna ataupun mungkin tidak ada. Maka adalah pada hakikatnya tidak mengenal agama. Maka adalah pada hakikatnya tidak mengenal agama. Orang yang tidak usaha atas 3 asas ini, orang ini sebenarnya orang tak kenal, dia tidak faham serta tidak mengetahui, tidak tahu apa itu agama. Bahkan mengetahui juga dengan tidak mengaku dalam hatinya, seperti yang banyak berlaku daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu kata Tuhan itu ada, tetapi Tuhan itu tak ada dalam hati dia. Dia mengaku dengan lidah dia Nabi kita tu bersifat benar, contoh yang terbaik, tetapi keyakinan tak ada dalam hati dia atas perkara tersebut. Sebab itu dia tak ikut, dia tak tunggu, dia tidak ambil. Tapi dia tahu, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Itu dia tahu, mengetahui, mengaku dengan lidah, tapi pada hakikatnya dia tidak kenal agama. Sebab itu seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW, itulah ramai yang mengaku beriman, tetapi ada ketidakiman dalam hati. Mengaku beriman, ada ketidakiman, percaya kepada Allah, tetapi kepercayaan itu ada atau tidak kepada Allah dalam hati. Makrifat, kenal Allah Ta'ala pun tidak. Macam mana ni? Sesuatu itu sebenarnya tidak boleh kita ambil sebagai suatu asas tanpa kita mengenalnya. Jadi kenal Allah Ta'ala itu. Dan itulah tanggungjawab kita yang pertama, sebagaimana telah sebut dah pada uraian-uraian yang lepas. Mengenal Allah adalah merupakan kewajipan yang pertama bagi setiap orang mukallaf. Kenal Allah Ta'ala, kenal. Jadi seperti yang banyak berlaku daripada umat Nabi Muhammad SAW pada masa-masa ini, dengan mengetahui sembahyang, dia tahu sembahyang ni wajib 5 waktu, tetapi tidak sembahyang. Tahu sembahyang wajib, tak sembahyang. Ataupun dia tahu sembahyang ni tak ada rukun syaratnya, tapi tak buat dengan sempurna. Dia tahu sembahyang ni tak diterima kalau tak khusyuk, tapi dia tidak usaha untuk dapat khusyuk. Tahu tak? Memang tahu Allah tak terima sembahyang tak khusyuk, tak ada pahala. Tapi sejauh mana kita usaha untuk dapat khusyuk itu?
belajar semua kita dengar lah. Kalau bulan Ramadan banyak penceramah, tazkirah dan sebagainya. Cakap tentang puasa, ramai orang puasa kami sa'imin salam nasihat ila jum'ul atas. Kita tahu ramai orang puasa tak dapat apa-apa, mereka lapar dan dahaga. Tapi apa kita usaha supaya kita tidak termasuk golongan tersebut? Tak ada pun, biasalah. Macam tu. Sehingga kan banyak masalah. Kita ni banyak tertipu lah, buat dengan tiruan dengan sebagainya. Dah kita bersungguh semaya sunat tarawih tu siapa kau baru berbahak setiap menakilah 8 ke 20 kita pun rajin buat. Tapi di mohonnya tidak. Di mohon tak semaya, tarawih kita pergi dah. Jemaah maghrib apa tak ada di rumah ya. Sudah makan apa nak main tarawih pergi masjid. Nak main tarawih. Maya jemaah Isyak maghrib dak oh. Ni kita buat macam mana macam ni? Kita nak buat tu kerana nak pahala ke nak apa? Nabi kata man qama ramadan imanan wa ihtisaban. Nak pahala. Jadi mana besar pahala sembahyang fardu berjemaah dengan sembahyang sunat tarawih. Tarawih itu sunat. Sunat. Jemaah itu fardu kifayah. Fardu dengan sunat ni mana besar pahala kalau kita nak pahala. Mana besar? Mana lebih banyak? Ada banyak masalah dia. Bila buat dengan nafsu, tidak buat dengan hukum, itulah jadi. Jadi kita tak penting. Tetapi tidak semaya. Ramai orang yang mengetahui puasa tapi tidak puasa dan ilah sebagainya. Dan yang paling banyak apa? Ramai orang yang mengetahui haji itu wajib tapi tak pergi buat haji. Tak ada duit. Tak ada tu tak ada lah. Ada baik tukar kereta dulu. Tak baik baik kira rumah dulu. Pak kalau mati macam mana? Mati. Kita ni daftar nama belakang dah ni mereka mau ni ada nama belakang. Bukan daftar nama muli saja ni. Daftar nama belakang mereka mau ni. Cuma tunggu masa ya. Tunggu masa istirahat ubah ni. Ni tunggu masa je nak ubah nama kita ni bila. Cakap ubah mun dia. Ubah parlimen tu ubah lah tu. Nak ubah nama kita ni bila ni tahu ni. Supaya bila-bila masa saja. Ni atas PN nak ubah bila. Tunggu ni tak ada apa. Biarlah mun ni lah. Nak ubah nama kita ni bila ni. Ya kita kalau saja kan dah cukup takut lah. Dah kalau sakit-sakit dulu tu tak apalah. Takut ni, teka sehat-sehat, segar-segar ni. Dah teka dah suka